Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Matan Safinatus Salah yang dikarang oleh As-Sayyid Abdullah bin Umar Al-Hadrami, yang mana katanya kemudian seseorang menambah pada kenajisan anjing dan khizir 6 basuhan. Salah satu daripadanya yang dicampur dengan tanah yang suci lagi menyucikan. Tadi dibasuh 2 sekali. Lepas tu kalau anjing najis dan ataupun najis anjing dan babi, dia kena tambah lagi 6 basuhan. Tadi sekali dah basuh, tambah pula 6. Jadi 7 lah. Salah satu daripada 7 dicampur dengan tanah yang suci lagi menyucikan. Jadi kalau kita kena najis anjing ataupun najis babi, maka kita kena basuh sebanyak 7 kali basuhan. Okey, kena hilangkan warna dia, rasa dia dan bau dia. Lepas tu tambah 6 kali basuhan lagi. Salah satu daripada basuhan tersebut, kita kena guna air tanah. Air tanah ni sama ada air tanah tu kita pergi sungai, keruh, kita pakai basuh dalam tu lalu, ataupun kita ambil tanah, kita campur dalam air, kita kucai, kita basuh. Ataupun kalau tak buat gitu pun apa, kita ambil tanah, kita tabur di atas tempat yang kena najis, kita cuci air sebanyak 7 kali. Okey, boleh faham kan? Boleh, sama ada kita ambil air yang ada tanah dah, ataupun kita buat suku air biasa, kita campur tanah, ataupun kita nak campur tanah dalam air, kita ambil tanah, kita peru di atas tempat yang kena najis, atau baru kita cucuk air. Boleh ke dengan mana-mana cara yang kita buat saja. Tapi tanah tu tanah yang suci, jangan tanah mutanajis. Di kadang-kadang tanah tu tanah mutanajis. Tanah mutanajis ni tanah yang terkena najis. Tanah campur dengan tai lembu, campur dengan tai orang, campur dengan tai kambing. Tok dalam air tu tengok putih-putih benda pula pegang. Macam gemak anjung ni. Lah, tai kambing. Tu tak boleh sebab mutanajis. Begitu juga tanah yang suci lagi menyucikan. Di sana ada tanah yang suci tapi tidak menyucikan. Bagaimanakah tanah yang suci tidak menyucikan? Iaitu tanah yang digunakan pada tayamum. Jadi kawan kita tayamum, ada tanah di muka dia, banyak nak guna. Kita kata pinjam muka mu kejap, selang dalam air ni aku nak basuh najis anjing dengan babi ni, tu tak boleh. Sebab tanah tu tanah mustakmal nama dia. Okay, habis. Okey, tu masalah najis yang ada benda, ada rasa, bau dan warna. Nama dia najis ainiyah. Kita ada satu lagi najis yang dikenali sebagai najis hukmiyah. Sekiranya tiada baginya najis itu rasa, warna dan bau. Rasa tak ada dah, warna tak ada dah, bau tak ada dah. Sebagai contohlah, balik rumah, mak tak ada rumah malam tu, kita duduk seorang je, rasa nak kecil, jenis menakut apa ni. Kalau tak ada orang teman pergi tandas, tak pergi sekarang. Jadi tak ada orang teman, sampai kecil dalam kain. Lepas tu dia pun sudahlah, takut orang tahu, dia pun ambil kain, tok suku, dia susuk belakang robok kain. Malu lah, takkan lah. Umur 13-14 kecil dalam kain lagi. Okay, jadi kecil dalam kain, dia pun susuk kain belakang robok. Jadi dalam 3 bulan lepas daripada tu, okey, dia pun waktu ambil mula kain tu 3 bulan air kecil dia dah kering dah kan? Tak ada dah warna, tak ada dah rasa, tak ada dah bau, tak ada dah bau dah. Jadi macam ke kain baru pula kan? Lama duduk dalam belakang robok. Okey, rasa tak ada, warna tak ada, bau tak ada, tapi kain tersebut tetap dihukumkan sebagai mutanajis. Okey, najis kain tersebut dinamakan sebagai najis hukmiyah, najis pada hukum. Sebab warna tak ada dah, rasa tak ada dah, bau tak ada dah. Tetap wajib kena basuh sebelum daripada kita guna kain tersebut untuk sembahyang. Katanya sekiranya tiada baginya rasa, warna dan bau, sekiranya adalah najis tersebut daripada anjing dan babi, maka hendaklah basuhnya dengan 7 basuhan. Salah satu daripadanya yang bercampur dengan tanah yang suci lagi menyucikan, sama dengan tadi. Tak perlu hilangkanlah bau, rasa, warna sebab tak ada dah. Sekiranya adalah najis tersebut daripada selain daripada keduanya, maka hendaklah basuhnya sekali basuhan dan wajib menuangkan air atas benda, wajib menuangkan air atas benda-benda.
atas benda yang terkena najis apabila air kurang daripada 2 kolah, maka sekiranya dimasukkan benda yang terkena najis maka tidak suci, maka menjadi najis air tersebut dan benda yang terkena dengannya. Okey, dia nak cerita mana sekarang ni kalau najis tu tak ada rasa, tak ada warna, tak ada bau, hilang dah, tapi tak basuh lagi. Dah kain tu hak yang kena najis, hak yang kita tak basuh lagi itu tetap dihukumkan sebagai mutanajis. Tidak boleh kita guna melainkan setelah daripada kita basuh. Cara dia lah ke mana? Kalau najis haji babi, kita cucur 7 kali lalu air. Salah satunya dengan air tanam. Okey, jelas kan? Jelas kan? Baik. Dah kena hilang tak bau dia, warna dia dengan rasa dia? Tak perlu hilang sebab apa? Sebab warna, rasa, bau tak ada. Nak hilang benda tak ada. Ke boleh menghilangkan suatu benda yang tiada? Boleh. Nanti dipanggil tahsilul hasil, menghasilkan benda yang telah berhasil. Benda tu tak ada, nak hilangkan lagu mana? Benda yang ada baru boleh kita hilangkan. Cukup kita 7 kali lalu air, dan salah satunya dengan tanam. Kalau ada, mesti kena hilangkan perkara tu dulu, barulah dengan 6 air yang berikutnya. Baik, selesai masalah tu. Kalau najis yang bukan selain daripada anjing dan babi, cukup kita ambil air, kita lalukan di atas tempat yang kena najis. Katakanlah ni kain kita, najis tak ada rasa, tak ada bau, tak ada warna sebab lama dah kan. Ambil air, kita cucur je. Cucur je, lalu je air atas tu, maka dikirakan suci dia. Okey, jawab nampak kan? Jelas tak kan? Baik. Tu kalau air sikit. Air banyak tak apa, kita ambil barang ni air banyak, kita pergi celup dalam ni. Kalau air banyak, dah kita nak tahu sikit banyak warna air. Okey, air kalau cukup 2 kolok, banyak. 2 kolok ke atas banyak. Kalau tak cukup 2 kolok, sikit. 2 kolok ni kita jangan faham kolok macam kita kampung kita. Masjid tu ada sekolah, masjid tu ada 2 kolok, ada puangsa, ada orang lelaki se. Bukan gitu kolok tu. Qullah dalam bahasa Arab ataupun bahasa yang digunakan oleh ulama fiqh, ia merujuk kepada bekas air yang digunakan oleh orang Arab terdahulu yang diperbuat daripada kulit kambing. Tu qullah. Yang mana sukatan dia kalau kira dengan liter sekarang ni lebih kurang dalam 200 liter. Lebih kurang. Jadi kalau air tu cukup 200 liter ke atas, maka kira banyak tu. Kalau air banyak tak apalah. Baju kita bukan najis, hak yang tak ada rasa, tak ada warna, tak ada bau, najis hukumiah saat itu, kita letak je dalam air tersebut, lepas tu akak cuci dah. Okay, nampak kan? Tapi kalau air sikit, banyak ni. Cukup tak 2 kolom banyak ni? Cukup? Dah cukup. Kalau cukup, aku dah buat akak. Dah cukup Jadi kalau air banyak ni, kena cucu. Jadi kalau misalnya kita kata spek mata kena najis. Bahan lain tak cicok. Tak cicok. Diskotek cicok perok tu, kena spek mata. Okey, najis. Nak basuh dia pun ambil benda tisu, lap. Okey, warna ada lagi? Tak ada dah. Bau ada lagi? Mungkin ada, mungkin tak ada. Kalau masih ada najis ainiyah. Sekarang ni kata bau tak ada dah. Lepas tu warna tak ada dah, bau tak ada dah, rasa pun tak ada dah. Tidak basuh cara ni, ambil air cucuk sikit. Tapi kalau air ambil spek mata celup dalam ni, jadi ke tak? Spek mata tidak suci, air pula bertukar menjadi mutanajis. Baik. Seterusnya kata dia, ويجب عليه الاستبراء من البول حتى يغلب على ظنه أنه لا يعود ولا يخرج ثم يستنجي ويرخي جبره حتى يغسل ما في طبقاته من النجاسات ويدلكه حتى يغلب على ظنه bukan ظنه على حرف جر على ظنه ويدلك حتى يغلب على ظنه زوال طعم النجاسات زوال فاعل بقي يغلب زوال طعم النجاسة ولونها وريحها
ومتى لاقت النجاسات المذكورات الماء فإن كان قلتين لم ينجس إلا إن غيرت طعمه أو لونه أو ريحه ويقر بزوال التغير وإن كان أقل منهما ينجس بالملاقاة وإن لم يتغير ويقر ببلوغه قلتين ومتى لاقت النجاسات المذكورة مائعا غير الماء تنجس بملاقاتها قليلا أو كثيرا تغير أو لم يتغير ولا يطهر قط. Maksudnya, dan wajib atas seseorang itu istibrak daripada kencing sehingga kuat sangkaannya bahawasanya kencing itu tidak keluar kembali dan tidak keluar, tidak kembali keluar, tak ada keluar dah, habis dah, butuh dah air kecil. Okey, selepas daripada kita qada hajat, kita kencing, maka di sana ada proses yang dinamakan sebagai proses istibrak. Istibrak ni adalah memastikan air kencing tidak keluar semula setelah daripada kita selesai kencing. Okey, boleh faham kan? Pastikan air kencing saat itu terputus, tak keluar semula dah. Faham? Hukum melakukan istibrak adalah wajib, sebagaimana yang disebut dalam kitab ni. Cuma masalah istibrak sendiri sebenarnya ulama berbeza pandangan. Ada mengatakan sunat, ada mengatakan wajib. Tidak berlaku kesepakatan ulama mengatakan wajib. Di sana ada pandangan ulama mengatakan sunat. Okey, sebelum daripada kita pergi kepada perbincangan yang panjang sikit lah, tapi bukan panjang sangat, berkenaan dengan istibrak, anda nak sebut dulu ulama yang mengatakan dituntut melakukan istibrak, yang mana tuntutan melakukan istibrak adalah tuntutan wajib kerana melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni dengan sanad yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu minal baul fa inna 'ammata 'adzabil qabri minhu. Hendaklah kamu membersihkan diri daripada kencing, kerana kebanyakan azab kubur adalah daripada kencing. Baik, maka berpandukan kepada hadis ini, ulama kata dituntut melakukan istibrak setelah daripada seseorang tu kencing. Cuma ada yang mengatakan tuntutan tersebut adalah tuntutan wajib, ada mengatakan tuntutan itu adalah tuntutan sunat. Baik, selesai. Daripada sudut pengamalan, apabila kita kecil, apabila seorang tu kecil, apabila kuat sangkaan bahawasanya air kecil dia tidak akan keluar balik selepas daripada berhenti, maka kalau dia bangun ataupun dia basuh, lepas tu dia pergi sembahyang, maka sah sembahyang dia. Sebab kuat sangkaan air kecil itu tidak keluar semula. Okey, boleh faham? Tapi kalau sekiranya masih lagi ada air kecil dalam, maka diwajibkan kepada dia melakukan istibrak. Maksud dia, ikutlah cara lagu mana dia nak istibrak. Ada orang mungkin berdahak, ada orang melangkah 2-3 kali, ada orang luruk zakar secara lembut sebagai contoh. Hal itu berbeza daripada seorang kepada seorang yang lain. Tapi kena ingat, dalam melakukan istibrak jangan berlebih-lebihan, kerana dibimbangi akan melahirkan sifat waswas. Jangan berlebih-lebihan, sebab dia dibimbangi akan melahirkan sifat waswas. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat hadis menyebut, setelah daripada Rasul berwudu, Rasul ambil air, Rasul renjis di atas kain Rasulullah. Rasul renjis di atas kain selepas daripada Rasul berwudu. Maka kata ulama, antara perkara yang disunatkan, yang digalakkan adalah kita selepas daripada qada hajat, yang mana kuat sangkaan bahawa air kecil tidak akan keluar balik, kita ambil air, kita percikan di atas kain kita. Tepat yang kawasan kemaluan kita, percik kain, air atas kain. Sebab untuk memutuskan waswas. Nanti lepas itu ada air benda, air kecil ke? Ada. Air kecil ke? Air yang kucing? Air yang kucing. Okey, sebab aku kecilkan tadi untuk menutup pintu waswas. Okey, jelaskan. Habis. Lepas daripada itu katanya,
Kemudian seseorang beristinja. Apa tu dia beristinja? Apa makna beristinja? Dia membersihkan dan menghilangkan kekotoran najis daripada tempat keluar. Kalau tempat keluar daripada kubur, tempat keluar daripada dubur, ia kena membersihkan tempat keluar najis, sama ada dengan air ataupun dengan batu. Itu makna istinja. Istinja boleh istinja dengan air dan boleh istinja dengan batu ataupun seumpama batu. Baik, katanya dan dia buat tep tipak utin tep tu benda. Kita tengok yang Arab tu mayastanji wa yurqi duburahu. Tep batu punggungnya. Jadi dia tak mana yurqi. Yang terjemah ni nama Ustaz Abdul Latif. Jadi dia dah jumpa cari makna yang sesuai untuk penggunaan dalam terjemahan. Sebab ni baru dalam proses edit balik, proses kemaskini terjemahan. Jadi yurqi gini, yurqi maksudnya mengendorkan punggung dia. Kita kendorkan punggung. Maksud dia kendorkan punggung, payah nak faham. Okey, gini. Selepas daripada qada hajat, jadi kita nak istinja pada dubur, kita tidak boleh tegangkan dubur. Kalau tegangkan dubur dengan makna dia, kita tidak boleh nak basuh. Mesti kita kena kendorkan dia. Okey, boleh faham kan? Boleh faham ke tak? Tak kena qada hajat. Faham kan? Mesti kena kendorkan punggung barulah boleh kita basuh. Kalau kita tidak kendorkan dia, boleh basuh tak? Tak boleh basuh. Najis akan tersembunyi, betul? Tempat keluar akan tertutup, betul? Itu maksud dia. Dan mengendorkan punggungnya sehingga seorang itu membasuh najis yang berada dalam lipatan punggung saat itu. Dan menggosoknya sehingga kuat sangkaan hilang rasa najis dan warnanya dan bau. Gosok, sangkaan kuat, hilang bau, rasa, warna dan bau. Dia tidak wajib tengok. Tak wajib. Ada lagi, tengok dulu lah. Duduk nampak cari cermin dulu lah. Ataupun selfie. Selfie, nak tahu ada tak, hilang ke tak lagi. Tak wajib sampai kepada tahap tu. Kuat sangkaan, hilang lah. Baik, selesai. Dan apabila najis tersebut bertemu air, kalau najis itu bertemu air, maksudnya masuk dalam air, maka sekiranya air tersebut 2 qadah, maka tidak menjadi najis air, melainkan berubah rasanya atau warnanya, atau yang terkena najis apabila air atau sekali lagi dan apabila najis tersebut bertemu air, maka sekiranya air tersebut 2 qadah, maka tidak menjadi najis air itu, melainkan berubah rasanya atau warnanya. Adik jenuh. Dia baca adik ni, dia jumpa sungguh atau baunya, dan suci air tersebut dengan hilang perubahan tersebut. Dan sekiranya air tersebut kurang daripada 2 qadah, maka air itu menjadi najis dengan sebab pertemuan tersebut. Banyak air tersebut sekalipun tidak berubah dan menjadi suci air tersebut dengan sampai 2 qadah. Bukan ni? Apa nak faham ni? Sekali lagi. Maka sekiranya air tersebut 2 qadah, air yang jatuh najis dalam cukup 2 qadah, 200 liter ke atas, maka tidak menjadi najis air, mereka berubah rasanya atau warnanya atau baunya. Sesatu. Dan suci air tersebut dengan hilang perubahan tersebut. Tiba-tiba lama hilang balik perubahan sani, maka jadi suci lagi, menyucikan balik. Nanti kita akan urang, kita baca dulu. Dan sekiranya air tersebut kurang daripada 2 qadah, maka air itu menjadi najis dengan sebab pertemuan tersebut. Kalau dah cukup 2 qadah, masuk najis, jadi najis dah air itu. Sekalipun tidak berubah dan menjadi suci air tersebut dengan sampai 2 qadah. Betul, baca gitu. Dan menjadi suci air tersebut dengan sampai 2 qadah. Okey, gini. Sekarang ni kita di sana ada hadis. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi dan ramai lagi ulama-ulama hadis yang lain. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath." Air kalau cukup 2 qadah, kata Rasul, air kalau cukup 2 qadah, dia tidak menanggung kekotoran. Dalam riwayat Imam Abu Dawud, kata Rasul, fa innahu la yanjus, dia tidak jadi najis. Air kalau cukup 2 qadah tak jadi najis. Air kalau cukup 2 qadah tak jadi najis. Jadi bermaknanya kita faham daripada hadis ini, kalau tak cukup 2 qadah jadi najis ke tak?
Tengok Rasul kata air kalau cukup dua kolah dok jadi najis. Jadi bermaknanya kalau dok cukup dua kolah jadi najis dah. Jadi najis. Maka kata ulama, kalau air itu dok cukup dua kolah, jatuh najis yang tidak dimaafkan di dalamnya, maka najis tersebut menajiskan air itu semata-mata jatuh ke dalam. Okey, boleh faham? Ni cukup dua kolah dok jatuh tak cicok dalam. Tak cicok bukan nanti yang dimaafkan. Suti tak cicok jatuh dalam. Warna berubah dah biasa kalau jatuh ajak ni. Tak berubah. Rasa berubah dah. Tak. Sedap ada. Bau berubah dah. Tak. Air ni dihukum mutanajis dah. Mutanajis. Okey, dengar boleh. Semata-mata jatuh najis yang tidak dimaafkan ke dalam air yang sedikit, najis tersebut menajiskan air itu. Jelas? Jelas tak? Okey, air ni yang dihukumkan mutanajis, kalau kita nak jadi suci balik lagu mana? Capur-capur sampai ke cukup 2 kolah. 2 kolah banyak mana? Lebih kurang dalam 200 liter. Capur-capur cukup 2 kolah. Okey, jelas? Jelas kan? Ni air sikit. Katakanlah air banyak. Air banyak air ni katakanlah 300 liter. Contoh je ni. Kalau 300 liter ada orang nak kat. Contoh katakan air ni berapa? 300 liter. Tiba-tiba malam Jumaat tu tikus dia berlomba motor. Lepas tu accident, tong mampu dalam ekor. Mati. Mampu dalam. Okey, bangkai tikus adalah najis, betul? Sebab tadi kita kata bangkai adalah najis. Tikus dia mempunyai darah yang mengalir, maka bangkai dia tidak dimaafkan dalam air. Okey, jadi tikus tadi jatuh dalam air. Air ni banyak, air 300 liter. Semata-mata najis jatuh ke dalam air yang banyak, ia tidak menajiskan air yang banyak. Air yang 300 liter jatuh tikus, danang jatuh kucing mampu, najis tak air tu? Tak. Bila najis? Kalau berubah. Okey, boleh faham? Berubah mungkin berubah daripada sudut dia, warna ataupun rasa ataupun bau. Kita pun buang tikus mampu, bau air busuknya. Busuknya. Macam tiok dan bau. Suka bau air. Pakai air tu kau dia boleh mutanajis. Faham? Macam tiok dan bau. Kang duduk gambar-gambar, duduk asrama ni nanti orang jadi nakal kan. Dia tiap busuk dia pun sendek muka kawan dia. Ada tak pernah buat gitu? Ada tak? Tempat gambar-gambar di belakang sebab pernah wali belakang Ke wali belakang? Tak. Ada kan tempat-tempat gambar kan? Sini tak tahulah. Biasa asrama-asrama dia macam ni. Perangai kita seorang pun. Tu buat contoh bau tiok. Macam bau tiok kawan pun dah. Dah mau cium dia. Bau dia kena dah 3 kali dah kena. Okey. Jadi busuk bau air. Maka air itu dihukumkan sebagai benda mutanajis. Maksudnya kalau air itu banyak, apabila jatuh najis ke dalamnya, kadang-kadang najis itu menajiskan air, kadang-kadang tidak. Bila najis tersebut menajiskan air, sekiranya najis itu merubahkan salah satu daripada 3 sifat air. Yang pertama dia warna, yang kedua rasa, yang ketiga bau. Okey, jelas. Kalau najis tersebut tidak merubahkan sifat air, maka air yang banyak itu kekal suci lagi menyucikan. Faham? Kekal suci lagi menyucikan sebab tidak berubah kan? Okey, jelas? Jelas tak? Okey. Kita ulang sekali lagi ya. Ni air ni 300 liter. Jatuh kucing mampu seekor dalam. Kucing bunuh diri sebab butuh cinta. Bunuh diri, mati. Mampu kucing dalam tu. Okey, lepas tu Allah kejut buang kucing. Dia buang kucing, air tu masuk bau. Najis tak air tu? Sebab dia najis? Sebab berubah. Najis sebab dia? Sebab berubah. Okey, sebab najis adalah kerana berubah. Okey. Kalau tak berubah, najis tak? Tak. Sebab tak ada sebab. Sebab dia najis, sebab berubah. Okey, tiba-tiba
Dalam 2 minggu kita dah proses, nak jaga pun air, hilang bau busuk saat itu, jadi macam bau biasa. Air tersebut bertukar menjadi suci lagi, menyucikan. Sebab dia, sebab najis tu tak ada dah. Sebab dia najis tadi, sebab berubah saat ini hilang, maka bertukar menjadi suci lagi, menyucikan. Okey, boleh faham? Kalau air yang sedikit jatuh najis, najis tidak mengubahkan air pun. Najis tak air tu? Najis. Sebab dia najis? Sebab sedikit. Okey, boleh faham? Sebab dia najis? Sebab sedikit, bukan sebab berubah. Sebab berubah ke tak berubah tetap najis. Sebab dia najis? Sebab sedikit. Okey, bagaimana kita nak mensucikan badan air tersebut? Perbanyakkan air. Tadi kan sebab dia najis, sebab sedikit. Bagaimana kita nak mensucikan balik? Perbanyakkan air. Banyak sampai cukup 2 kolom. Air yang banyak jatuh najis, najis menajiskan air. Sebab dia najis? Sebab dia najis? Sebab berubah. Kalau hilang perubahan tersebut, maka kembali jadi suci lagi, menyucikan. Okey, lah ke mana hilang? Mungkin hilang kerana kita tambah air. Tambah air. Tambah 10 liter lagi ke? Hilang. Okey, suci. Ataupun kita sebab kita buang air. Kita buang. Hak yang berbaki masih lagi 2 kolom, maka bertukar menjadi suci lagi, menyucikan. Okey, boleh faham? Okey, habis. Katanya, okey, kita baca sekali lagi hak yang dia cerita. Dia kata mana? Dan apabila kita tengok muka surat 12, dan apabila najis tersebut bertemu air, bertemu air masuk dalam air lah, maka sekiranya air tersebut 2 kolom 200 liter ke atas, maka tidak menjadi najis air itu, melainkan berubah rasanya atau warnanya atau baunya. Okey, faham? Faham tak kan? Dan suci air tersebut dengan hilang perubahan tersebut. Boleh faham tak? Air itu kembali menjadi suci apabila hilang perubahan tersebut. Sebab najis kerana berubah. Dan kalau hilang berubah, maka kembali suci semula. Jelas? Dan sekiranya air tersebut kurang daripada 2 kolom, berapa liter lebih kurang? Kurang daripada 200 liter. Okey, 50 liter, 60 liter, 100 liter, 90 liter, itu kurang daripada 2 kolom. Maka air itu menjadi najis dengan sebab pertemuan tersebut. Apabila masuk najis, jadi najis. Sekalipun tidak berubah. Adakah disyaratkan berubah? Disyaratkan berubah ke tak? Tidak. Sebab air sedikit. Dan menjadi suci air tersebut dengan sampai 2 kolom. Kalau kita tambah, perbanyakkan air yang sedikit, cukup 2 kolom, jadi suci. Okey, habis. Jelas? Jelas tak? Dan apabila bertemu najis tersebut dengan cecair selain daripada air, najis itu bertemu dengan cecair selain daripada air. Okey, contoh dia cecair selain daripada air. Cuba contoh. Sabun. Lagi. Makanan jadi makanan, dia jadi makanan. Kuah lagi. Minyak lagi. Kicap lagi. Sos lagi. Madu lagi. Kelogok. Orang Terengganu kelogok atau kogok? Kogok lain lah. Kogok pun. Okey. Jadi itu cecair selain daripada air. Jadi najis saat itu jatuh ke dalam cecair yang selain daripada air, maka menjadi najis cecair tersebut dengan pertemuannya dengan najis. Apabila masuk je najis dalam, jadi najis dah. Sama ada cecair itu sedikit, tak cukup 2 kolom, ataupun banyak cukup 2 kolom. Berubah atau tidak berubah, tak kira. Dan tidak akan menjadi suci sama sekali. Cecair tidak akan jadi suci sama sekali. Orang ni dia buat wudu. Dia buat wudu. Tahu buat wudu? Wudu kan dia buat dengan ikan bilis. Sebagai contoh, dia tak dalam payah. Tiku kata, oh sotak je. Tiku kata. Tiku pun turun nak makan. Lah rupanya bukan atas tanah, dalam air tu. Tak boleh nak air. Tak akan nak minta tolong, tak ada bantuan. Nak telefon puan ni, tak boleh nak mari sebab telefon pun tergelam air. Okey, mampu. Tiku dalam dalam payang wudu.
Bila tikus mampu dalam payang tersebut, tuan dia tengok, mampu tikus. Tuan dia pun buang tikus. Boleh tak nak guna wudu saat ni? Tak boleh dah. Faham? Wudu saat ni tu dalam 500 liter. Bapak. Banyak. Kucing mampu seekor dalam. Tuan dia buang lah kucing. Boleh tak nak makan? Boleh. Sebab apa dia? Mudah najis. Cuma dia ada. Cuma kata ulama, kalaulah bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir, bangkai binatang yang tidak mempunyai darah mengalir, maka dimaafkan. Contoh dia, bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Semua. Lalat lagi, cicak lagi, belalang suci, nyamuk lagi. Ikutlah benda pun. Serangga, jenis binatang yang tidak mempunyai darah mengalir. Ular ada darah tak? Ada. Okey, darah mengalir ular. Lipang ada darah tak? Ada? Tak ada. Tak ada darah mengalir. Benda lagi, cicak ada darah mengalir tak? Cicak tak ada darah mengalir. Lagi kabur, semut, katu. Okey, dimaafkan kalau jatuh ke dalam air yang sedikit. Kita nak minum air, tengok ada semut 4 ekor mampu dalam. Ia bergusti jadi Allah laka mampu 4 ekor dalam. Air ni dihukumkan suci lagi menyucikan. Jadi buang semut, lepas tu kita pun minum air. Tapi dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, jangan kita yang meletakkan bangkai tersebut dalam air. Air kita nak minum, air teh ni, kita tengok semua lumai, kita buka ini. Kekuah aku nak dapat puas hati lagi. Tak dalam ni pula. Kayak gini kita nak minum, maka air ni dihukumkan dia mutan nanti sebab kita yang letak. Ataupun binatang tersebut mengubahkan sifat air. Oleh kerana banyak sangat jatuh dalam ni, sampai ke busuk sebagai air. Bau muda, bau kecil semua ni. Rasa pula air. Maka air tersebut dihukumkan sebagai mutan najis. Okey, sekali lagi. Bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir, hukum dia najis tapi dimaafkan di dalam air. Kalau dijatuh dalam air ataupun cecair, ia tidak menajiskan air dan cecair tersebut. Kita kicap kipas udang, kita tengok ada semut 2-3 ekor dalam mampu. Boleh tak kita makan kicap tersebut? Boleh. Tapi kena buang semut. Tapi berapa syarat? Dengan berapa syarat? 2 syarat. Yang pertama, jangan kita yang meletakkan. Yang keduanya, jangan berlaku perubahan. Okey, jelas. Katanya, al-thani taharatun bil wudu'i wal ghusli. Amma al-wudu'u fa furuduhu 6. Al-awwalu niyyatu at-taharati lis-salati aw raf'il hadathi aw nahwihima bil qalbi ma'a awwali ghusl al-wajhi. الثاني غسل الوجه من مبدأ تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن ومن الأذن إلى الأذن إلا باطن لحية الرجل وعارضيه الكثيفين. الثالث غسل اليدين مع المرفقين. الرابع مسح أقل شيء من بشرة الرأس أو من شعره إذا لم يخرج الممسوح منه بالمد عن حد الرأس. الخامس غسل الرجلين مع الكعبين. السادس ترتيبه كما ذكرناه. ويجب في الوجه واليدين والرجلين غسل جزء فوق حدودها من جميع جوانبها، bukan جوانبها ba bagi bawah sebab mudhafun ilaih, min jami'i jawanibiha. Wa an yajriyal ma'u, baca yajriya dan yajri sebab an amil nasab. Wa an yajriyal ma'u bi tab'ihi ala jami'i ajza'iha. Kita tengok maksud dia. Kedua daripada syarat sah sembahyang adalah bersuci. Bersuci dengan berwudu dan mandi wajib. Mesti kita kena bersuci terlebih dahulu sebelum daripada kita sembahyang. Bersuci daripada hadas kecil dengan cara berwudu.
Bersuci daripada hadas besar dengan cara benda mandi wajib. Mesti kita kena bersuci terlebih dahulu. Kena ambil wuduk dulu kalau kita tak ada wuduk lagi, ataupun mandi wajib kalau ada perkara pada kita perkara yang mewajibkan mandi. Adapun wuduk, maka fardu je ada 6 perkara. Wuduk ada berapa rukun dia, berapa fardu dia? 6. Mana 6? Tengok. Kata dia, yang pertama niat bersuci untuk solat. Masa kita basuh muka tu kita niat saja aku bersuci untuk solat dalam hati, atau untuk mengangkat hadas, saja aku mengangkat hadas. Maksud mengangkat hadas, menghilangkan hadas. Ketika kita ketuk, ada pada anggota wuduk kita hadas yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tapi ada pada hukumnya ada hadas, maka wajib kita kena basuh perkara, hilangkan perkara tersebut. Jadi masa kita basuh muka kita niat saja aku mengangkat hadas, atau seumpamanya saja aku berwuduk, saja aku mengambil wuduk, saja aku melakukan fardu wuduk. Boleh belaka nak niat buat apa? Yang mana niat saat itu mesti dilakukan dengan hati. Tempat niat di mana? Tempat niat adalah hati. Mulut adakah disyaratkan? Tidak. Kalau mulut kata lain, hati niat lain, kira mana? Kira di hati. Masa nak ambil air wuduk tu, dia kata kata nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Dia basuh muka, tapi dalam hati dia niat wuduk. Sah dah wuduk dia? Sah. Faham? Sebab tempat niat adalah hati. Kalau dia dalam hati dia kata saja aku bosan. Mulut kata nawaitu wuduk, aku nak ambil wuduk. Sah dah wuduk dia? Tak. Okey, boleh. Tempat ni adalah di dalam hati. Dengan hati berserta awal basuhan daripada basuhan muka. Apabila air kena muka, situ kita niat. Jadi kalau kena air dulu baru ada niat, maka tidak memada basuhan yang terjadi sebelum daripada niat. Yang kedua, basuh muka bermula daripada permulaan hamparan dahi sehingga hujung dagu, dan daripada telinga kanan sehingga telinga kiri, melengkang batin. Batin ini di dalam janggut lelaki dan jambang lelaki yang tebal. Dia tidak jambang lelaki. Orang Terengganu jambang itu tanda hang. Pada jambang jepeng, orang Terengganu kata jepeng. Orang ada jepeng. Jadi mesti kena basuh muka. Muka ni dia ada kawasan dia. Kawasan muka ambil daripada tempat tumbuh rambut yang kebiasaan. Kebiasaan tempat tumbuh rambut hingga kepada dagu. Ni panjang dia, lebar dia daripada anak telinga kanan kepada anak telinga kiri. Ada tak orang tumbuh rambut sini, mula tumbuh rambut dia? Sini tak ada rambut, ada tak? Okey, wajib dia basuh start daripada sini juga, walaupun tak ada rambut sini. Sebab kira hak kebiasaan. Ada pula orang atas dahi pun ada rambut. Betul tak gitu? Sini pun ada rambut kan? Lompak rambut dia. Maka hak sini ni wajib kena basuh juga, sebab dia tumbuh rambut dalam kawasan muka. Jelas kan? Okey. Ada orang lelaki dia mempunyai janggut yang tebal, jempeng yang tebal. Faham? Ada hak yang mempunyai janggut yang nipis, jempeng hak yang nipis. Dah tebal nipis dah orang kira kan? Kena ukur ke tali aci. Kan? Tebal nipis ni kalau kita duduk depan dia pada majlis takhatub nama dia. Majlis takhatub ni lebih kurang dalam kita dengan dia semeter setengah. Kalau kita tengok, tak nampak pun kulit yang berada di bawah janggut, di bawah jempeng. Tak nampak kulit. Maka tu panggil tebal. Kalau nampak, nipis. Tapi orang yang tengok saat itu bukanlah orang kampung. Kalau orang kampung macam dia cak aspek mana nampak. Betul tak gitu? Kampung. Dan jangan orang yang mata tajam sangat. Mata tajam sangat, jauh pun dia nampak. Kena kira ambil orang mata sederhana. Kan? Ketik mata sederhana. Jadi, orang mata saja. Nampak kulit yang tu nipis. Dia nampak tebal. Okey, kalau orang janggut tebal, orang lelaki janggut tebal, jempeng tebal, maka tidak wajib dia basuh di dalam janggut tersebut. Pangkal janggut tidak wajib. Hak yang wajib basuh luar sahaja. Faham? Berbeza dengan janggut perempuan. Orang perempuan ni tumbuh janggut. Ada orang tumbuh janggut. Orang perempuan tumbuh janggut, buanglah, jangan duduk itu. Dia gilok je tak mau buang, sayang. Oh sayang Mana ada orang tumbuh janggut tu seorang je. Takkan kena buang, sayang lah.
Benda yang jangan-jangan berlaku ni. Obah pula tu. Kejut tengok. Janggut palsu ke janggut sungguh terang tarik. Sungguh. Tarik tu begitu bulu dia. Bawah lalu dah. Contoh. Maka janggut perempuan, oleh kerana benda tu jarang berlaku pada perempuan, wajib dikena basuh dalam dah 2 orang lelaki, luar sahaja. Kita biasanya orang Melayu ni janggut dia. Janggut dah macam debat mana kadang-kadang 3 urat setengah janggut. 3 urat setengah. Hak setengah tu ketel ke depan pula. Baik. Katanya seterusnya basuh kedua tangan hingga siku. Dia basuh ni kena ingat, basuh mesti kena mengalirkan air. Sapu tidak dinamakan basuh. Tak memada sapu. Yang keempat, menyapu sekurang-kurang dari kulit kepala atau dari sehelai rambut. Apa tak menyapu sekurang-kurang dari kulit kepala? Nanti ada tengok kejap. Menyapu sedikit daripada kulit kepala. Itu makna dia. Menyapu sedikit dari kulit kepala atau dari sehelai rambutnya. Apabila tidak keluar yang dibasuh daripadanya itu, tidak keluar, dengan menarik panjang melapasi hak kepala. Menyapu sedikit daripada kulit kepala atau daripada rambut kepala. Apabila tidak keluar hak yang disapu itu, kalau ditarikkan, tidak keluar daripada hak kepala. Okey, gini. Dia apabila kita ambil wudu, antara fardu wudu wajib, antara fardu wudu adalah kita sapu kepala. Bagi orang yang ada rambut, boleh dia sapu di atas rambut. Tapi orang yang nak sapu di atas rambut, pastikan rambut saat itu berada dalam kawasan kepala. Orang puang yang rambut panjang, jadi dia pakai tudung. Payah dah dia pakai tudung, dia jadi cerewet dah. Cerewet dia nak kesiap gosok tudung tu dah lama. Pakai tudung depan cermin 15 minit dah. Orang ajak pergi jalan, lepas tu nak berhenti singgah sembahyang. Sudahlah ni, sudah dah. Sudah dah, dah senang dah. Sudah senang dia. Takut konyok pula tutup. Ambil sembahyang. Lepas tu dia kata biar, ambil jugalah. Wajib sembahyang, dia pun basuh muka. Dia ucap tu dua, basuh tangan. Sampai nak sapu pan orang dia. Dia pun selok ke belakang, sapu rambut orang belakang ni. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Orang puan boleh tak? Boleh sapu ke belakang ni? Tak boleh. Sebab dia, sebab rambut tersebut keluar daripada hak kepala. Hak yang boleh adalah rambut yang berada dalam kawasan kepala. Rambut yang keluar daripada hak kepala, walaupun pangkal dia ada dalam hak kepala, tidak memadai disapu. Okey, jelas. Seterusnya, yang kelima, membasuh kedua kaki sehingga ke buku dali. Yang keenam, tertibnya seperti yang telah kami sebutkan. Kena ikut tertib susunan. Basuh muka dulu, baru basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Jangan basuh kaki dulu. Dan katanya dan wajib pada muka, kedua tangan dan kedua kaki basuh juzuk yang atas daripada haknya, daripada sekalian sudutnya. Okey, sekarang ni muka, kita cerita dah muka. Tangan sampai ke siku. Wajib kena basuh lebih sikit, supaya sempurna basuhan wajib. Sebab basuhan wajib tidak sempurna, melainkan kita kena basuh lebih sikit. Maka lebih sikit je wajib juga, untuk menyempurnakan basuhan wajib. Itu maksud dia. Dan wajib bahawa melalukan air dengan tabiatnya atas sekalian bahagian-bahagiannya. Basuh mesti kena lalukan air. Kalau ambil air, ni air dalam ni, kita pun celup tangan, kita lomor di muka, celup tangan, lomor di tangan. Rata lah, tapi tak mengalir. Sah tak? Tak sah. Sebab dia tidak dinamakan sebagai basuhan. Waktu adalah sapuang. Sapuang lain daripada basuhan. Apa yang diwajibkan kepada kita? Sapuang ke basuhan? Basuhan bukan sapuang. Okay, katanya, wa yubtiluhu kullu ma kharaja min al-qubul wad-dubur 'aynan wa rihan wa lamsuhuma bi butun ar-rahati aw butun al-asabi'i min nafsihi aw ghayrihi walau li waladihi as-saghir wa talaqi basharatay dhakarin wa untha balagha hatta ash-shahwa
laisa bainahuma mahramiyatun binasabin aw rada'in aw musaharatin bila ha'il wa zawalul 'aqli illa man nama qa'idan mumakkinan halaqata duburihi wa ma hawlaha. Maksud dia tengok, dan membatalkan wudu. Ini nak cara perkara yang membatalkan wudu. Jadi apabila terjadi berlaku salah satu daripada perkara-perkara ini, maka batal wudu kita. Dan membatalkan wudu segala perkara yang keluar daripada kubul. Tahu dah kubul benda? Kubul tahu dah kan? Dan dubur, tahu dah dubur? Okey, tahu. Sama ada berbentuk benda dan angin. Yang keluar tu benda ataupun angin yang keluar, batal wudu. Benda yang keluar saat itu sama ada benda yang biasa keluar ataupun jarang keluar. Tubik cacing tak sekarang? Kok dubur dia, batal tak wudu? Cacing ni jarang ke biasa? Tubik batu, batal tak wudu? Tubik telur, batal tak wudu? Telur tak setengah dah dia. Biasanya telur dia orang tak telur. Ada di Indonesia seorang masuk dalam berita, orang lelaki tubik telur kat kubur. Batal tak wudu? Batal. Hak yang keluar sama ada angin ataupun suatu benda yang lain. Sama ada benda tu biasa keluar ataupun jarang keluar, batal wudu. Sehingga kan mazhab Imam Syafi'i berpandangan angin yang keluar daripada kubul perempuan sekalipun batal wudu. Angin yang keluar daripada kubul perempuan, ia membatalkan wudu. Ada sebahagian daripada orang puak, tambah-tambah hak yang kerap bersalin, dipanggil ada kentuk farak. Maka kentuk farak termasuk dalam perkara yang membatalkan wudu. Baik. Katanya, dan menyentuh kedua-duanya, kubul dan dubur, dengan perut tapak tangan dan perut jari. Kita perut tapak tangan dan perut jari je. Nak tahu perut, kalau kita rapatkan gini, kita tekan sikit, nampak mana yang bersentuh, itu yang dinamakan perut. Ibu jari tu gini, yang bersentuh itu yang dinamakan perut. Maka kalau kita sentuh kemaluan kita ataupun kemaluan orang lain, yang penting orang, jangan binatang, maka batal wudu kita. Faham? Sentuh dengan perut. Kalau dengan hujung ni batal ke tak? Sebab bukan perut. Kalau celah ni batal ke tak? Tak, sebab bukan perut. Menyentuh keduanya, dan menyentuh keduanya kubul dan dubur anak Adam. Kalau dia pergi pegang kubul kambing, batal ke tak? Ayah dia pegang kambing, tengok kambing jantan tu nak piang, dia pergi pegang, pada ada wudu, batal tak wudu? Tak. Sebab mesti hak yang batal adalah kubul manusia. Daripada dirinya sendiri, dia pegang hak dia sendiri. Tengok-tengok sebanyak, gatal, gatal, tak puas hati. Last sekali, masuk tangan dalam kain, baru puas hati. Batal tak wudu? Batal. Daripada dirinya sendiri atau selainnya, dia pegang hak dia sendiri atau pegang hak orang lain. Kita bukan nak kata boleh ke tak boleh, pegang. Kita nak cari cerita batal ke tak wudu, pegang hak orang lain. Apakah hukum? Haram. Haram nak pegang kemaluan orang. Tapi ada hak tak haram. Siapa tahu pegang kemaluan tak haram? Oh, pandai yo, laju buat tu. Sunat untuk putih, nak pegang dah sunat, tanya pegang tak? Haram ke tak? Acu nak sunat, tu puding haram tu, jangan pegang tu puding. Tu puding kata aku nak kerap buat ni. Pakai jesu. Walaupun kubur dan dubur itu milik anaknya yang kecil. Dia balik rumah tengok adik dia dak pakai pamper. Umur baru setahun, dia pun dia jeti, dia pun main dengan adik dia. Batal tak wudu? Batal. Dan antara perkara yang membatalkan wudu adalah persentuhan kulit. Okey, persentuhan dia kulit. Kalau rambut tak batal, gigi tak batal, kuku tak batal, kulit lelaki dan perempuan, lelaki sama lelaki tak batal, perempuan sama perempuan tak batal. Lelaki sama lelaki tak batal. Orang lelaki tu jauh perempuan lelek dah. Allah. Putih ini
macam orang puang, gebunya macam orang puang, ramping pinggang macam orang puang, pakai pakaian macam orang puang, nyesolek lebih daripada orang puang, Allah orang puang. Oh. Ada tak orang lelaki gitu sama kita ni? Ada lah. Best tengok. Oh, berakhir tengok benda gitu. Baik. Allah macam orang puang lelek-lelek. Dia kata, bang, salam bang. Kawan ni salam juga lah. Batal tak wudu? Tak batal. Sebab lelaki sama lelaki. Hak puang sama puang batal. Hak puang ni macam tomboy tu, macam orang lelaki tu. Dia rambut macam orang lelaki, jalan macam orang lelaki, siap pandai macam kabak potnya. Hak lelaki pula ada kabak potnya. Oh, hebat orang puang ni. Tapi puang ni macam orang lelaki tu. Marah pula orang kata dia orang puang. Dia kata aku puang orang lelaki. Oh, marah. Tapi hakikatnya dia orang puang sebab dia punya kemaluan perempuan. Orang puang gitu dia batal tak wudu? Tak, sebab dia sama-sama puang. Hak yang batal adalah lelaki dan perempuan. Persekutuan kulit laki-laki dan perempuan yang telah sampai ke dunia hak syahwat. Sampai kepada hak syahwat, hak keinginan. Okey jelas. Jadi kalau misalnya kanak-kanak baru umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tak batal. Dan tiada di antara keduanya mahram. Tidak ada hubungan mahram. Tidak ada di antara keduanya hubungan mahram. Maksudnya antara orang lelaki dan orang perempuan ni tidak ada hubungan mahram. Maksudnya halal dia berkahwin. Sama ada hubungan mahram saat itu dengan sebab nasab ataupun penyusuan atau dengan sebab perkahwinan. Dia orang lelaki dengan orang perempuan, ada kala orang perempuan tu halal berkahwin dengan lelaki, ada kala tidak halal perempuan tu berkahwin dengan lelaki. Perempuan yang tidak boleh berkahwin dengan lelaki, nama perempuan tersebut adalah mahram. Faham? Boleh faham tak? Boleh faham tak? Sebab terjadinya mahram adalah salah satu daripada 3 sebab. Berapa sebab? Yang pertamanya kerana dia nasab. Apa dia nasab? Hubungan kekeluargaan. Yang keduanya kerana radha'. Apa dia radha'? Penyusuan. Yang ketiganya adalah kerana dia musaharah. Mana musaharah? Musaharah perkahwinan. Okey, boleh? Sekarang ni kita nak belajar sikit tentang siapakah perempuan yang mahram kita, siapakah yang bukan mahram kita. Mahram kita semua sekali ada 18. Selain daripada tu semuanya bukan mahram kita. Berapa mahram kita? 18. Okey, kita dah tengok siapa 18. Okey, yang pertama kita nak bincang daripada sudut nasab, hubungan kekeluargaan. Dalam Quran Tuhan kata hurrimat alaikum ummahatukum. Siapa ngapa ayat ni? Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ati wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Patu فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. Okey, ayat itu menceritakan tentang siapa kaum haram kita. Yang pertama Allah Taala kata hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan ke atas kamu akan ibu-ibu kamu. Okey, mak kita adalah mahram kita. Mak kita ramai. Mak kita. Lepas tu, mak kepada mak kita. Cakap kita benda mak kepada mak kita. Ha? Tok. Orang kata tok. Tokmu. Orang kata. Maju memang tok aku lah. Okey. Tok. Lepas tu, mak kepada nenek. Orang luar kata nenek kan? Kita ibu. Nenek. Lepas tu, moyang. Sampai kata. Semuanya mak kita belakang. Mahram kita belakang. Jadi kalau kita sentuh dengan mak kita batal wudu, kita salam dengan tok kita batal wudu, moyang kita apa anu batal dah? Dak, kita yang pertama. Hurrimat alaikum ummahatukum. Lepas tu wa banatukum. Banat anak perempuan kamu. Yang dimaksud dengan anak perempuan siapa? Anak perempuan kita, cucu perempuan, cicit perempuan, cuit perempuan, siapa ke bawah. Boleh? Mahram kita belaka. Okey, boleh faham? Kalau kita ada anak puan kita salang kita, batal tak untuk kita? Cucu puan kita salang kita, batal tak? Cicit perempuan, batal ke tak? Okey. Wa hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Lepas tu
wa akhawatukum. Akhawat, adik-beradik perempuan kamu. Kakak kita, adik puan kita, kalau istilah kita batal nak wudu? Tak. Adik-beradik perempuan dia terbagi kepada 3. Okey, siapa boleh kata adik-beradik perempuan ada 3? Yang pertama, adik-beradik perempuan kandung. Yang kedua, tiri. Yang ketiga, susuang. Kita cara buat nasab ni. Nasab ni hubungan kekeluargaan. Okey. Susuang, adakah ada hubungan kekeluargaan dengan kita? Tiri, adakah hubungan kekeluargaan dengan kita? Ada. Nanti kita cerita kat tiri ya. Adik-beradik kita ada 3. Adik-adik puan kita. Yang pertama, seibu sebapa dengan kita. Yang kedua, sebapa dengan kita. Yang ketiga, seibu. Darah daging kita ke tak ni? Darah daging kita ke? Hak ni seibu sebapa dengan kita. Ayah kita dengan ayah dia sama, mak kita dengan mak dia sama. Okey, itu seibu sebapa. Betul? Betul? Yang keduanya, sebapa dengan kita. Bapa yang sama, ibu yang berbeza. Darah daging kita ke tak? Darah daging kita juga. Yang ketiganya, seibu. Ibu yang sama, bapa yang berbeza. Darah daging kita ke? Darah daging kita. Okey, itu adik-beradik. 3 jenis adik-beradik kita tadi itu semuanya adalah mahram kita. Jelas? Berapa dah? 3. Ibu-ibu kamu, anak-anak kamu, lepas tu adik-beradik. Wa akhawatukum wa ammatukum. Ammat, mak saudara sebelah ayah. Dalam bahasa Arab, ammah, mak saudara sebelah ayah. Berarti tak mak saudara sebelah ayah? Adik-beradik ayah kita. Adik-beradik ayah kita adalah mahram kita. Kakak ayah kita, adik puang ayah kita adalah mahram kita. Boleh faham? Cakap kita mak saudara sebelah ayah. Betul tak? Yang mana mak saudara kita sebelah ayah dia terbagi kepada 3. Bagi kepada 3 mana? Siapa boleh kawal terbagi kepada 3? Mak saudara hak yang seibu sebapa dengan ayah kita. Mak saudara hak yang sebapa dengan ayah kita. Mak saudara hak yang seibu dengan ayah kita. Boleh faham? Ada hak yang seibu sebapa dengan ayah kita, hak yang sebapa dengan ayah kita, yang seibu dengan ayah kita. Semuanya mahram kita. Boleh faham tak? Ada kan? Berapa dah kan? Pak. Okey, sama juga masuk juga dalam dengan mak saudara adalah nenek saudara sebelah datuk kita. Ayah kita ada ayah. Cakap kita betul. Ayah pada ayah kita. Toki. Datuk. Betul. Adik-beradik perempuan datuk kita. Maksudnya nenek saudara sebelah datuk. Boleh? Juga mahram kita. Ke atas. Lepas datuk siapa pula lepas datuk? Moyang kita. Adik-beradik perempuan moyang kita. Betul? Moyang perempuan, moyang saudara kita. Faham? Juga adalah mahram. Berapa dah kan? 4 baru kan? Dah 5 lagi. Berapa dah? 4. Lepas tu wa khalatukum. Apa benda khalat? Mak saudara sebelah ibu. Maksudnya mak saudara sebelah ayah. Kita ada mak saudara sebelah ibu. Sama ada mak saudara sebelah ibu yang seibu sebapa dengan ayah kita, dengan ibu kita, atau sebapa dengan ibu kita, ataupun seibu dengan ibu kita. Dia adalah mahram kita. Sama juga adik-beradik nenek kita. Nenek saudara sebelah nenek. Tadi nenek saudara sebelah datuk. Ke atas mahram kita. Berapa dah? 5. Wa banatul akhi. Anak-anak perempuan kepada adik-beradik lelaki. Kita ada adik-beradik lelaki kita. Adik-beradik lelaki kita ada anak puan. Kedua dengan kita. Sudahlah. Anak dara kita melalui adik-beradik lelaki. Anak dara kita, cucu dara kita, cicit dara kita, puan, semuanya mahram kita. Berapa dah? 6. Wa banatul ukht, dan anak-anak perempuan kepada adik-beradik perempuan kita. Anak dara juga, saatnya anak dara daripada adik-beradik lelaki, ni anak dara daripada adik-beradik perempuan. Tak kira lah adik-beradik perempuan kita, orang lelaki kita tu seibu sebapa ke seibu sama je. Berapa semua sekali yang? 7. Okey, hak ni 7 ni mahram kerana nasab. Kerana nasab. Okey, boleh faham? Penyesuang pula, okey, penyesuang. Ada pula penyesuang. Sekarang ni katakanlah seorang perempuan ni, kita nak tak nama dia perempuan ni. Nama dia, katakanlah perempuan ni nama dia Halimatus Sa'diyah. Okey, ada perempuan nama dia Halimatus Sa'diyah. Biasa dengar tak orang nama Halimatus Sa'diyah? Biasa dengar?
Lepas tu ada seorang kanak-kanak lelaki nama dia Muhammad. Ada tak orang lelaki nama Muhammad? Masa kecil itu Muhammad, dia telah menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Okey, boleh faham? Seorang kanak-kanak yang usia dia belum mencapai 2 tahun, dia isap susu daripada seorang perempuan, yang mana perempuan saat itu telah bagi susu kepada dia 5 kali sekurang-kurangnya. Maka kanak-kanak ini telah menjadi anak susuan kepada perempuan ini. Okey, boleh faham? Perempuan ini adalah mak susu dia. Maka mak susu adalah mahram, anak susu juga adalah mahram. Okey, boleh faham? Boleh faham? Boleh faham? Kata Rasulullah, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Haram dari kerana penyusuan barang perkara yang diharamkan kerana hubungan kekeluargaan. Sebagaimana mak kita mahram kita, betul? Begitu juga mak susu kita adalah haram. Anak kita mahram ke tak? Mahram. Jadi anak susu kita mahram. Adik-beradik kita mahram ke tak? Adik-beradik susu mahram. Nenek kita mahram ke tak? Nenek susu juga mahram. Anak dara kita mahram ke tak? Anak dara susu mahram. 7 kok yang kita cerita saat itu sama juga pada penyusuan. Pada nasab 7, pada penyusuan menjadi 7. Jadi berapa semua sekali? 14. 14 ha? Tinggal lagi apa? Ada banyak tadi semua sekali? 18. Tinggal lagi apa? 4. Tinggal 4 lagi kan? Okey, 4 ni daripada kerana perkahwinan. Ni orang lelaki, ni orang puan, ni orang puan, ni orang lelaki. Dia pun nikah dua ni. Apabila ni lelaki ni puan, kata lelaki ni aku terima nikahnya dengan mahar kahwin tersebut, berlaku je perkahwinan, maka di sana ada mahram. Di sana ada benda, ada mahram kerana perkahwinan. Okey, siapakah mahram kerana perkahwinan? Yang pertama Allah Taala kata dalam Quran, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Tu, mu jangan berkahwin dengan perempuan yang pernah dikahwini oleh ayah-ayah kamu. Kalau perempuan tu pernah dikahwini oleh ayah-ayah kamu, jangan nikah dengan dia. Okey, ayah kita yang nikah dengan seorang perempuan, perempuan tu kena wala dengan kita? Mak dia, mak tiri. Ha, mak tiri kita adalah mahram kita. Ayah kamu, ayah kita. Siapa lagi ayah-ayah kita? Siapa lagi? Datuk kita. Datuk kita nikah pula seorang lagi. Nenek tiri kita, mahram dengan kita. Moyang kita nikah pula seorang lagi. 89 moyang kita nikah pula seorang lagi. Moyang tiri kita, mahram kita. Faham? Berapa dah? Faham tak? Yang pertama, isteri-isteri kepada ayah, datuk ke atas, mahram kita. Hurmat alaikum wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Okey, jelas. Yang keduanya adalah wa ummahatu nisaikum. Ibu-ibu kepada isteri kamu. Bini kita dia ada mak dia. Mak dia kedua dengan kita. Mak tua. Mak tua, tak apalah mak tua ke mak tua sama je. Okey, mak tua. Mak tua mahram kita. Ibu-ibu kepada isteri kamu, mak dia, tok dia, tok yang dia sampai ke atas. Ha, mahram kita. Okey, jelas. Berapa dah? 2. Yang ketiga. Wa halailu abnaikum. Halail, perempuan-perempuan yang halal kepada anak-anak lelaki kamu. Anak lelaki kita yang nikah dengan seorang perempuan. Perempuan ni halal kepada anak lelaki kita? Halal dah kan? Perempuan ni adalah mahram kita. Kena wala kita. Kena wala kita. Menantu. Faham betul tak? Menantu perempuan kita adalah mahram kita. Tak boleh nikah dengan menantu. Berapa dah kan? 3. Sama ada menantu anak, menantu cucu, sampai ke bawah. Yang keempat adalah wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihi. Dan anak-anak tiri kamu yang berada di dalam riba kamu, yang dalam pemeliharaan kamu, daripada isteri-isteri kamu yang telah kamu menyetubuhinya. Andai kata kamu belum lagi menyetubuhinya, maka tidak mengapa anak perempuan. Maksudnya anak tiri kita. Seorang lelaki dia nikah dengan seorang janda yang mempunyai anak, maka anak kepada janda tersebut adalah anak tiri kepada lelaki. Anak tiri dia yang perempuan adalah mahram dia, setelah daripada berlaku persetubuhan di antara dia dan isteri dia. Kalau belum lagi berlaku persetubuhan,
maka anak kepada janda tersebut bukan lagi mahram dia. Okey, jelas tak? Jelas kan? Berapa sebut sekali yang? 4. Tadi 14 campur 4 jadi berapa sebut sekali? 18. Ni adalah mahram kita. Dan tiada di antara keduanya mahram, maksudnya haram berkahwin dengan sebab nasab atau penyusuan atau dengan sebab perkahwinan. Persentuhan dengan tanpa berlapis. Kalau berlapis batal wudu? Tak batal. Yang batal ketika tidak berlapis. Seterusnya kan hilang akal. Hilang akal ni bukan gila. Hilang akal di sini dengan makna dia tidak dapat nak bezakan dah. Hilang tamyiz nama dia. Hilang akal sama ada dengan tidur ke. Mereka seorang yang tidur, ia hilang akal di sini, hilang akal kerana sebab tidur, kerana sebab pengsang, kerana sebab gila. Dia termasuk dalam perkara yang membatalkan wudu. Sebab orang tidur batal wudu. Mereka seorang yang tidur dalam keadaan duduk tetap halaqah duburnya dan apa yang sekitarnya. Jadi bulatan dubur dia tetap di lantai ataupun dubur dia tetap di lantai. Jadi dia tidak akan dapat mengeluarkan sesuatu melalui dubur dia, mereka kena akad dubur. Kalau tidur dalam keadaan begitu, ia tidak membatalkan wudu. Macam tidur dalam keadaan duduk, ia tidak batal wudu. Jadi seterusnya wa ammal ghuslu fayajibu 'ala ar-rajuli wal mar'ati idza kharaja li ahadihima maniyyun fi yaqadatin aw nawmin fi yaqadatin aw nawmin walau qatratan. Maniyyun fi yaqadatin, maniyun tanwin, fi yaqadatin baca bagi bawah, au naumi tanwin, walau qatratan. Wa idza waladat ash-shafatu fi juburin au qubulin wa in lam yakhruj maniyun wala waqa'a intisharun wa yajibu 'ala al-mar'ati idza inqata'a haydha au nifasuha au waladat walau 'alaqatan. Baik. Katanya dan ada pun mandi, maka wajib ia ke atas lelaki dan perempuan. Wajib mandi kepada lelaki dan perempuan apabila telah keluar bagi salah satunya. Mana? Keluar bagi salah satunya. Bagi salah satunya maksudnya lelaki ataupun perempuan keluar mandi. Apabila keluar bagi salah seorang daripada keduanya. Gitu, bukan salah satu, boleh tak mana bagi seorang, salah seorang lah. Bagi salah seorang daripada keduanya mandi dalam keadaan jaga atau tidur walaupun setitis, keluar air mandi sikit aja, sama ada ketika tidur ataupun ketika sudah, maka wajib mandi. Dan apabila ditenggelamkan kepada zakar ke dalam dubur atau kubul, sekalipun tidak keluar mandi dan zakar tidak menegak, tetap wajib mandi. Sehingga kan pada kubul binatang sekalipun, bahan ayam kat sekarang, nasallallahu salamata wal afiyah. Contoh kambing, faham? Maka batal wudu dia, wajib dia kena mandi. Dan wajib ke atas perempuan mandi apabila terputus haidnya atau nifasnya atau telah beranak walaupun segumpal daging. Jadi orang puan kalau haid dia berhenti, nifas dia berhenti, wajib dia kena mandi. Ataupun dia beranak, mandi kerana wiladah. Mandi kerana wiladah kalau sekejap lepas daripada beranak tak ada darah nifas. Kalau ada darah nifas, dah wajib mandi. Perempuan yang keguguran, mengandung 2 bulan ataupun 3 bulan, juga wajib mandi apabila berlaku keguguran. Baik. Katanya, wa furudul ghusli ithnani. Al-awwalu niyyatu taharati lis-salati aw raf'il hadathil akbar aw nahwihima bil qalbi ma'a awwal juz'in yaghsiluhu min badanihi. Fama ghassalahu qablaha la yasihu fayajibu i'adatu ghaslihi ba'daha. Okey, kita kena berhenti buku Ustaz 12.30. Okey, kita berhenti pukul 12.30. Kita kena baca lagi. Okey, sebelum daripada kita masuk dalam perbincangan yang baru, anda nak buka soalan untuk adik-adik kita biar segur sikit. Ada tak nak tanya adik-adik soalan dia? Ada nak tanya? Boleh tanya. Bandar ada nak tanya? Ada? Nak tanya boleh? Okey, benda nak tanya benda. Okey,
Okey, kalau kita tidur tetap papan punggung, tapi kita hilang akal. Bukan kita yang kata kita. Hilang akal orang lain. Okey. Kalau kita tidur, kalau kita pula, kalau seorang tu dia tidur tetap papan punggung. Okey. Tapi dia hilang akal. Batal tak wudu? Sebenarnya soalan tersebut perlu diperbaiki. Soalan tu. Sebab sebenarnya seorang yang tidur tu dia hilang akal. Betul tak kira? Faham tak lagi? Seorang yang tidur dia kira hilang akal. Kalau kita kata seorang tu tidur rapat papan punggung tapi dia hilang akal. Jadi seolah kata hilang akal lain daripada tidur. Betul? Betul tak kira? Jelas tak soalan salah? Kena faham lagi? Faham tak soalan tak betul? Ha? Kurang faham lagi? Okey, sekarang ni kata soalan ada tadi. Sekiranya seorang tu tidur, dia rapat papan punggung, lepas tu dia hilang akal, batal dah wudu dia. Jadi seolah kata tidur dengan hilang akal adalah dua benda yang berbeza. Sedangkan tidur juga termasuk dalam hilang akal. Soalan yang betul je lagu ni, sekiranya seorang tu tidur dalam keadaan rapat papan punggung, tapi dalam masa yang sama dia gila. Nah, okey, boleh faham? Dalam masa yang sama, orang gila dia tidur rapat papan punggung, dia datang. Adakah batal wudu dia ataupun tidak? Gila batal wudu. Sama ada rapat punggung ataupun tidak. Hak yang kata tak batal wudu hanya tidur yang tidak yang rapat papan punggung di lantai. Boleh faham? Wallahu a'lam. Okey, ada soalan lain ni? Oh, bagus. Ni baru ria. Ada soalan. Macam kalau buat salah dengan tak ada akal kan kita maaf. Gila tu betul-betul. Kalau kita buat salah dengan orang yang tak ada akal, kita kena minta maaf tau. Gitu. Ni bukan dalam perbincangan yang kita bincang, tapi tak apalah, soalan di luar perbincangan kan. Bagus soalan. Jadi sekarang ni dia buat salah dengan orang tidak berakal. Dia tengok orang gila tu, dia buat lagi tipu orang gila. Marah orang gila. Nathan gila ni orang lebih bagus tau. Kata orang gila kata ke dia pula gila. Okey, dia menyakiti orang gila. Wajib tak dia minta maaf? Kalau dia minta maaf, orang gila saat itu, adakah orang yang layak memberi kemaafan? Dia layak tak memberi kemaafan? Ya, dia layak tak memberi kemaafan? Tak. Orang gila dia tidak layak untuk memberi kemaafan. Dan kalau kita buat kena ke dia, okey, cara dia adalah kita balas dengan kebaikan tadi. Kita beli makanan ni, beri ke dia. Lepas tu ataupun ikut buat baik pula dia. Beli pakaian. Jangan beli rokok. Dia tak boleh guna nasi tu rokok. Ada aku beli rokok kamu. Jangan. Okey, jelas. Soalan? Adakah histeria itu sebagai anak dari akal? Betul? Histeria. Adakah histeria itu termasuk dalam hilang akal? Okey. Kita nak tahu termasuk dalam hilang akal tak? Masa orang histeria tu kita cakap dengan dia. Mari kita pergi minum air tak? Orang puang. Kita kata, awak nak air teh ke nak melo? Tabuk itu sikit. Okey, sekarang ni kita nak tahu hilang akal tak? Kita cakap dengan dia, satu ada tidak balas tak? Okey, boleh faham? Ada tidak balas tak? Separuh sedar, separuh tak. Okey, separuh sedar, separuh tak. Ketika sedar, tak hilang akal. Ketika tak, hilang akal. Jelas dah. Lagi soalan lain? Mana air nak masuk? Bagus lah pun ni. Ni baru ya. Kasih seorang ibu susu anak tu muntah atas ibu tu tidak dikira najis. Tapi kalau ibu susu Okey. Kalau kita nyusu anak, bukan kita orang puan. Orang puan Jangan buat kita gitu. Kalau sekiranya perempuan menyusu anak, kalau anak tu muntah di atas dia, adakah dikira najis ataupun tidak? Itu soalan yang pertama. Dia susu anak, hak yang keluar daripada maedah dia, hak yang muntah tu dikirakan najis.
tapi najis yang dimaafkan. Anda tak kata suci, anda kata dia najis tapi najis yang dimaafkan. Faham? Sebab dia sebab payah untuk dijaga. Okey, sekarang ni tu kalau mok dia, dan kalau orang perang yang mok susu dia sama juga. Sama juga sebab mok susu dia payah untuk jaga. Dan apa kalau ayah tak boleh? Sebab ayah ada kau kerja dia bagi susu kan? Ya. Ha. Dawi juga tu, mu tipu anak tu. Faham lagi? Jelas kan? Lagi soalan lain? Ha? Mana? Kuat sikit. Nak buat ni nak hilang waswas. Oh, comel ni soalan ni. Nak buat ni nak hilang waswas. Waswas adalah tipu daya syaitan. Yang pertama sekali, kita kena tahu bahawasanya ia adalah tipu daya syaitan. Yang pertama kita kena tahu ia adalah tipu daya syaitan. Dia syaitan tipu aku ni. Lepas tu, dah syaitan tipu aku, kita nak buat mana? Maki oleh syaitan. Datang babi syaitan ni. Apa dia? Dah, bukan cara lagu tu. Kita tahu tipu daya syaitan, maka kita kena elok. Kalau bagi usaha, dah. Betul dah. Ini betul dah. Niat ni betul dah. Maksud ni betul dah. Jangan layak. Okay, boleh faham? Jangan layak. Kita usaha. Di samping kita berdoa. Doa minta kepada Allah, ya Allah, hilangkan waswas ini daripada aku. Okey, boleh faham? Soalan lain? Ha? Benda dah dengar. Beza tertib dengan okey, apakah perbezaan di antara tertib dengan bertutu? Dalam bahasa Arab bertutu dia panggil mualah. Tak perlu dengar. Cakap dengan batengah. Ke tak? Cakap dengan batengah itu. Okey. Apakah perbezaan di antara tertib dengan bertutu? Bertutu dalam bahasa Arab dipanggil mualah. Biasanya adalah tertib ikut aturan. Bila ikut aturan, basuh muka dulu, basuh tangan, basuh sapu kepala dulu, basuh kaki. Itu tertib. Manakala bertutu adalah lepas daripada basuh muka, kita pun basuh tangan. Lepas daripada basuh tangan, kita sapu kepala. Lepas sapu kepala, basuh kaki. Nampak sama je? Dah sama. Okey, kita buat contoh lagu mana tak ada tertib, lagu mana tak ada mualah, kata ya? Tak ada tertib lagu mana? Basuh tangan, basuh muka, sapu kepala, basuh kaki. Ada tertib tak? Ada tertib tak? Ya, basuh kaki dulu, lepas tu basuh tangan, sapu kepala. Ada tertib tak? Ada. Okey, boleh faham? Mualah ada tak? Dia basuh kaki dulu, lepas tu basuh tangan, sapu kepala, basuh muka, ada tertib. Sudah. Tak ada tertib. Mualah ada? Okey, mualah ada. Lagu mana pula ada tertib tapi tak ada mualah? Dia basuh muka, lepas basuh muka, accept bunyi. Dia pun akak kejap. Kawan dia tanya awak dia, apa tengah wuduk ni? Boleh nak cakap kejap? Boleh. Tak malam tu kawan dia cakap setengah jam. Selesai. Okay, Assalamualaikum. Sedap. Dia pun basuh tangan pula. Tadi basuh tangan muka kan? Basuh tangan. Okey, ada mualah pula? Tak ada, putus mualah. Tu. Lepas tu lepas basuh tangan, bunyi pula telefon. Akak pula. 2 jam pula. Lepas tu sapu kepala. Okey, ada mualah ke tak? Okey, mualah adalah lepas daripada kita basuh muka, terus kita kena basuh tangan tanpa ada penceraian yang lama di antara dua basuhan tersebut. Dia boleh faham? Tertib ikut aturan. Yang pertama kita buat dulu, yang kedua kita buat kemudian. Tidak kita? Tertib adalah rukun, fardu wudu. Manakala mualah rukun dia sunnah. Maksudnya kalau tak ada mualah sah wudu kita. Kita basuh muka, lapor perut, kita makan nasi dulu 15 minit, pergi sambung basuh tangan. Lepas basuh tangan, lepas tu rasa nak begok budak masuk dalam tandas, dak tubik. Dak jadi nak begok, tubik sebentar, 10 minit lepas tu sambung balik sapu kepala. Ataupun saat ni basuh muka dah kan, basuh tangan, sapu kepala. Sah wudu. Tapi kalau begok tak sah lah.
Nak sambung dah kena ambil pula lah. Batal dah wuduk tadi kan. Jelas tak? Perbezaan di antara benda mualat dengan tertib. Okey, ada soalan lain lagi? Biasa buat ke? Biasa. Oh, seseorang. Pandai ya. Okey, kalau dia ambil, jelaslah sebab dia tahu kan. Dia tahu mak dia tak tahu. Mak dia kata, paman dia sembahyang aku ni, paman dia, mak dia cari-cari belakang kau oh, ada kepekak apa pun tak sini. Oh, anak ni tak sini kepekak. Allah betul anak ni. Dia pun ambil. Dia apa kepekak anak aku kan? Sembahyang. Jadi mak pun sembahyang tak tahu, mak tak tahu. Air kecilnya anak. Okey. Lepas daripada mak sembahyang, anak tengok mak sembahyang. Anak nak kabur ke mak, takut kena lepas nanti. Dah kabur kan? Okey, mak tahu tak bahawasanya kain tersebut najis? Tak. Anak tak kabur, mak tak tahu. Maka dimaafkanlah untuk mak sebab mak tak tahu. Adakah kita ni dibebani untuk mengetahui perkara yang tidak mampu kita tahu? Kita mampu tak tahu benda tu? Tak. Mereka kalau nak kabur mak, minta maaf banyak kain tu ayuh kabur, ayuh sana ayuh. Aku pun baru ni. Ayuh kabur, ayuh kecing tu dalam kain tu. Lama tak? Jadi saya terbelakang tu. Jadi mak dia tahu. Jadi maka pandangan mazhab Imam Syafi'i, pandangan muktamadlah, tak sah sembahyang mak dia kerana dia telah menggunakan pakaian yang tidak suci. Sedangkan di antara syarat sah sembahyang mesti kena suci pakaian daripada najis yang tidak dimaafkan. Faham? Wallahu a'lam. Ada soalan lain lagi? Sama juga seandainya dia kait dengan muafiq masbuk. Contohnya seseorang tu dia masbuk 1 rakaat, dia tak tahu rakaat sekali dengan imam dia cukup ada tamanina, tapi dia tak tambah rakaat tambah dengan salat. Sah ya, Pak? Okey. Jadi seorang ni bab ni kita nak belajar lagi. Bab ni akan datang kita akan belajar. Cuma akan datang tu mungkin pas zuhur, insya-Allah kalau sempat kita akan bincang. Jadi sekarang ni dia makmum masbuk 1 rakaat daripada imam. Maksudnya dia mari tu imam doa iktidal dah. Ya dah lah, rakaat pertama tu imam iktidal dah. Jadi imam masa kata takbir tu dah main lagi. Imam sembahyang baru sampai tu nak kata takbir tu imam sami Allahu liman hamidah. Jadi tidak sempat rokok bersama dengan imam. Okey. Jelas tu kan? Soalan tu kan? Lepas tu, lepas tu imam bagi salam, dia tak tambah berapa rakaat. Dia pakai bagi salam untuk imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, sembahyang tu sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur berapa rakaat? Sembahyang zuhur berapa rakaat? Jadi dia sembahyang berapa rakaat tadi? 3. Okey, apakah hukum orang sembahyang zuhur 3 rakaat? Sah tak sembahyang ni? Ada sah. Okey, itu jawapan dia. Jelas. Ada kisah lain? Kita ambil. Gimana? Macam mana nak kena debu susah kita nak okey, macam mana kita nak kena debu hak yang sah untuk kita buat tayamum? Tu. Begitu soalan dia. Ni kita nak masuk lagi bab dia, kita masuklah. Tapi biarlah tanya dulu. Kata Rasulullah, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan kepada aku bumi itu tempat sujud dan alat yang boleh digunakan untuk bersuci. Bumi dijadikan bagi aku tempat sujud dan alat yang digunakan untuk bersuci. Maksudnya boleh dijadikan untuk bertayamum bumi. Okey, kenal tak bumi? Kenal tak bumi? Bumi tahu tak bumi? Bumi, lantai tanah pun kita tahu. Okey, ini tanah belakang kita tengok ada selum. Lepas tu selum tu ada debu. Jadi kalau kita letak tangan dekat debu di tangan kita, boleh kita guna. Faham? Boleh belakang mana-mana pun. Jangan ambil yang dalam kaki tanah je. Lain boleh belakang. Jelas kan?
Ada soalan lain ni? Lah. Batal dah sembahyang kalau kita nguap banyak kali. Kalau kita nguap, Batal dah sembahyang kalau kita nguap dan sedawa banyak kali. batal tak sembahyang kalau kita nguap dan sedawa banyak kali? Tak batal. Nguap dan sedawa banyak kali tidak membatalkan sembahyang. Tak ada masalah. Cuma dalam sembahyang kalau kita nguap, sebaik-baiknya apa yang disunatkan adalah kita tahan. Kalau mari juga kita tutup wudu. Itu hak yang disunatkan. Tapi nguap banyak kali dia tidak membatalkan sembahyang. Sama sedawa. Sedawa, pas sedawa. Tak batal. Sebab minum air kokolan tadi. Tak batal sembahyang. Cuma jangan cakap sedawa. Sedawa pun dah. Itu batal sembahyang. Batal sembahyang bukan sebab sedawa, sebab dia sebab cakap. Kalau kita bersin, lepas tu kita sebut Alhamdulillah. Okey, bersin kita sebut Alhamdulillah. Dalam hadis kata Rasulullah, inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Sesungguhnya sembahyang ini tidak layak padanya sedikit pun daripada kalam manusia. Dalam percakapan tidak boleh kita bercakap dengan percakapan manusia. Okey, soalan dia, Alhamdulillah adakah percakapan manusia? Adakah penggunaan Alhamdulillah kita guna untuk bercakap dengan orang? Alhamdulillah adalah zikir. Maka ucapan Alhamdulillah ketika bersih dalam sembahyang ia tidak membatalkan sembahyang. Okey. Jelas? Ada lagi salah? Lah. Tak ada, kita nak jawab ni pula. Ada. Bagus berani jawab tanya soalan. Memang dia baru ya. Kita belakang dulu. Kuat sikit. Tak dengar kuat sikit. Tak apa kuat je dia situ kuat sikit. Macam main bola ni. Allah minta bola orang. Dia tak faham tak dengar. Bukan tak faham tak dengar. Kuat sikit. Kuat sikit. Ayah atau ibu kita meninggal. Kalau kita nak bersalaman dengan mak saudara kita, okey, batal dah wudu. Okey, soalan gini. Soalan, apakah hukum kita bersalaman ataupun batal dah wudu kalau kita salam dengan mak saudara kita setelah daripada ayah atau ibu kita meninggal dunia? Tahu gitu? Mak saudara kita sama ada sebelum ayah kita meninggal dunia, sebelum ibu kita meninggal dunia, selepas daripada ibu kita meninggal dunia, ayah kita meninggal dunia, dia adalah mahram kepada kita mu'abbad selama-lamanya. Maka bersalaman dengan mak saudara kita adalah tidak membatalkan wudu dan boleh kita salam. Kena faham tu, boleh kita salam. Jangan lepas mari tahfiz ni balik dengan mak saudara tak salam. Mak saudara kata apa pula tak salam? Sebab ingat mahram. Ni ada bukan sini nak ayat ada. Dia tak salam dengan mak saudara dia. Sebab dia ni orang puang. Mak saudara dia cerita, balik budak pondok. Balik pondok dia tak salam orang puang. Dia tak salam dengan mak saudara dia. Sebab dia takut dia tak boleh salam. Apa kata tak boleh salam dia mak saudara kan boleh salam lah. Okey, boleh jelas. Okey, jelas. Nanti kita jawab soalan ni pula. Angin yang keluar daripada kubur mengikut mazhab Syafi'i batal. Kesimpulan batal ke atau ada pandangan jumhur yang lain? Gini. Angin yang keluar daripada kemaluan perempuan ataupun yang dinamakan sebagai kentut faraq, ia membatalkan wudu. Ataupun kita sebab dia kata ada pandangan yang lain. Gini. Ulama berbeza pandangan di dalam menetapkan angin yang keluar daripada kubur perempuan ia membatalkan wudu ataupun tidak. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, ia membatalkan wudu berpandukan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a illa min sautin wa rihin. Tidak ada wudu melainkan daripada suara ataupun angin. Jadi oleh kerana Rasul kata tak ada wudu melainkan daripada suara ataupun angin, bermakna angin yang keluar juga membatalkan wudu. Maka sebab itulah mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya angin yang keluar melalui faraq perempuan juga membatalkan wudu.
Namun di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama fiqh mengatakan ia tidak membatalkan wudu kerana benda itu benda jarang berlaku. Sebaik-baiknya mengambil pandangan mazhab Imam Syafi'i kerana ia lebih berhati-hati dalam beribadat. Jadi perempuan yang mengalami kentut farah maka dia kena ambil wudu semula. Melainkan kalau sekiranya benda tu kerap kali berlaku, ada juga orang buang tubik seminit sekali tubik, kadang-kadang 2 minit sekali. Jadi kalau pakai batal wudu kat masa mana sembahyang pun tak tahu. Maka perempuan yang berlaku hal tersebut dinamakan dia sebagai daimul hadath, perempuan yang berkekalan hadath. Maka hukum perempuan yang berkekalan hadath adalah dimaafkan. Seperti mana orang lelaki ataupun orang perempuan yang keluar air kecil semua, maka dinamakan dia daimul hadath, maka dimaafkan untuk dia. Wallahu a'lam. Seterusnya dari banyak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, boleh ke orang yang datang Eid duduk dalam masjid? Orang yang datang Eid tidak boleh dia berada di dalam masjid menurut pandangan yang disepakati oleh menurut pandangan yang disepakati oleh 4 mazhab. Perempuan yang datang Eid tidak boleh berhenti dalam masjid. Manakala lalu tidak menjadi masalah, tapi dengan satu syarat, iaitu dia tidak bimbang mengotori masjid dengan darah tersebut. 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahawasanya perempuan yang datang haid tidak boleh berada dalam masjid. Namun ada segelintir ulama mengatakan tidak menjadi masalah. Antara ulama yang berpandangan demikian adalah Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri. Maka sebaik-baiknya bagi perempuan yang datang haid adalah tidak berhenti dan berada di dalam masjid ketika datang uzur. Waktu sebaik-baiknya, kerana ia adalah pandangan majoriti ulama. Baik. Antara sandarannya adalah satu ketika pada hari raya, kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sembahyang hari raya di Padang, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan supaya perempuan keluar, sehingga kami mengeluarkan perempuan-perempuan al-huyyad, perempuan yang datang haid. Cuma wa amara ayya tazila al-huyyad musallan nas atau kama qala. Maksudnya Rasulullah memerintahkan kepada perempuan yang datang haid untuk mengasingkan diri daripada tempat sembahyang. Jadi Rasulullah tidak benarkan perempuan yang datang haid berada pada tempat sembahyang. Jadi kesimpulan, dalam pandangan majoriti ulama, jumhur ulama, majoriti ulama, dan pandangan ini adalah pandangan yang disepakati dalam 4 mazhab, adalah tidak dibolehkan perempuan yang datang haid berada di dalam, duduk di dalam masjid. Baik. Seterusnya, ustaz tengah solat budak pakai paper duduk atas kita. Tengah-tengah solat budak pakai paper duduk atas kita. Boleh ke tak? Tak ada masalah. Boleh je. Batal tak sembahyang? Tak batal. Tak batal yang pakai paper. Dia dah batal pakai paper ke tak pakai paper ke tak batal. Dah batal tu bila? Kalau ada najis dalam paper. Kalau semata-mata pakai paper dah batal. Tengok itu? Kebatal. Tak batal kan? Kalau ada najis dalam paper baru batal. Usuh-usuh baru. Dah pakai paper, pernah pun tahi punggung tidak ada kita. Batal tak? Batal. Batal tu bukan kerana pakai paper, kerana najis. Soalan sah tak solat kalau kita sentuh sepupu lelaki? Okey. Dia sentuh sepupu lelaki. Jadi dia ni, kita ni, dia daripada orang puan. Jadi orang puan sentuh sepupu lelaki dia. Batal tak solat? Batal. Dia tidak batal solat ke batal? Batal tak? Soalan sah tak solat kalau kita sentuh sepupu lelaki? Tengok sembahyang, dia sentuh sepupu lelaki. Lelaki. Tak gitu? Gitu kan? Terlanggar. Tengok sembahyang terlanggar. Sudahlah. Dan sebab dia kata sah tak solat. Buat dia. Sentuh sepupu lelaki tengok sembahyang. Sepupu lelaki lalu dia pun oleh kaki, peteh kaki, tengok dia sembahyang. Dah buat dia soalan. Dia nak tanya batal tak wudu apabila bersentuh dengan sepupu lelaki. Okey, sepupu lelaki batal tak wudu? Batal. Dia termasuk dalam 7 orang tadi? Tak termasuk. Tapi ada juga tak batal wudu kalau bersentuh dengan sepupu lelaki. Tahu ada tak batal wudu? Ada? Ada? Belapis tak batal wudu kan? Ataupun bersentuh rambut, batal tak? Tak. Tak berlapis, sentuh kulit tak batal tak wudu.
Ha? Kawin. Kahwin siapa? Kawin sepupu juga. Kahwin sepupu. Jadi dengan bini tak ada wuduk. Dengan isteri tak ada wuduk. Batal dah. Sudah. Ha? Tak sengaja. Batal. Masuk udah. Ha? Budak-budak. Dah besar-besar lelaki dah. Umur 18, 19 orang. Tak ada wuduk. Adik-adik susu. Sepupu dia tak ada adik susu. Okey, faham tak? Adik-adik susu. Ayah mak ni ada gadik. Anak ni lelaki, anak ni puang. Sepupu kan? Lepas tu mak dia kerja ke? Tinggal ketuk. Dua ni tinggal ketuk. Masa tu umur setahun. Tinggal ketuk. Tok jaga. Nangis-nangis tok pun beri susu. Tok ada susu dia masa tu. Jadi sepupu ada beri susu lah. Betul kita sepupu ada beri susu? Betul kita? Tapi tak batal wuduk kerana bukan kerana sepupu, kerana dia. Kerana ada beri susu. Gitu. Okey. Bulu kucing melekat pada pakaian solat batal tak solat? Okey, bulu kucing melekat pada pakaian solat batal tak solat? Solat tak batal. Kalau dia melekat lepas daripada solat tu. Okey, boleh. Solat tak batal kalau bulu kucing lekat pada pakaian solat selepas daripada kita solat. Batal tak? Sebelum solat pun batal. Sebab kita buang lah masa solat. Okey, sekarang ni pakaian kita penuh dengan bulu kucing ataupun ada bulu kucing, kita pun nak sembahyang. Bulu kucing adalah benda yang najis kerana bulu daripada binatang yang tidak dimakan dagingnya, hukum dia adalah najis. Namun dimaaf kalau sedikit, kalau selah, dua lah, tiga lah dimaafkan. Tapi kalau banyak tidak dimaafkan. Penuh bulu kucing. Kecuk orang, Allah, mana bulu koma dia sampai topik pada luar. Lah, tengok bulu kucing. Okey, kalau banyak maka najis. Najis ia tidak najis ataupun suci daripada najis termasuk dalam syarat sah sembahyang. Ketika ada najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, maka tak sah sembahyang dia. Kalau suami tok saudara, boleh ke salah? Mana pula kalau suami tok saudara? Kalau suami tok saudara. Okey, tok saudara kita ada tok lelaki. Tok saudara tahu tok saudara? Tok saudara, nenek saudara dia mempunyai suami. Cakap kita benda, nenek saudara datuk saudara sabit. Betul itu? Betul. Nenek saudara dia menikah dengan seorang lelaki, dengan orang lelaki. Maka dia dengan orang lelaki itu adakah mahram? Tidak. Dia bukan mahram. Sabit kan? Macam pot dara kita, pot dara sabit kita. Saat ni benda tok dara sabit, ni pot dara sabit. Pot dara sabit kita bukan mahram. Maka bersentuhan kulit dia membatalkan wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya satu soalan. Apa yang perlu kita buat bila tengah-tengah solat berjemaah ada kawan kita yang ketandas? Jadi apa yang perlu kita buat dengan ruang kosong tu? Kalau kena gerak tepi untuk penuhkan saf, macam mana pergerakannya betul supaya solat kita tak batal? Kalau ruang kosong tu besar, contoh 3 orang ketandas. Saya kata satu soalan ni banyak soalan kan? Saya kata saya ingin bertanya satu soalan. Banyak soalan kan? Banyak kata soalan. Itu dia. Okey, apa yang perlu kita buat bila tengah-tengah solat berjemaah ada kawan kita yang ketandas? Jadi apa yang perlu kita buat dengan ruang kosong tu? Kalau kita kena gerak tepi untuk penuh kosong, macam mana pergerakannya betul? Soalan yang lain lah. Banyak soalan. Okey, gini. Kita tengah-tengah sembahyang berjemaah, tiba-tiba salah seorang daripada sahabat kita tertentu batas sembahyang dia pun keluar daripada saf. Cara dia adalah kita merapatkan balik saf tersebut dengan cara orang yang saf belakang masuk ke depan, ataupun saf hak yang berada di sebelah orang yang keluar saat itu rapatkan saf. Ikutlah cara lagu mana pun. Tapi dalam kita memenuhkan saf, kita perlu kena jaga jangan berlaku 3 pergerakan dengan anggota yang besar dilakukan secara berturut-turut. Baik. Last soalan sekali, kalau di rumah kan ayah kita tanggung dosa kita kalau kita bukan orang. Dan kalau kita duduk asrama, adakah ayah kita tetap tanggung dosa kita? Oh, yang dia ayah dia tanggung dosa dia. Jadi kalau kita duduk rumah kan ayah kita tanggung dosa kita kalau kita bukan orang. Adakah ayah tanggung dosa kita kalau kita bukan orang?
Okey, kita dalam Quran ada ayat. Tengok siapa ingat ayat ni? Tuhan kawan dia, wala taziru waziratun wizra ukhra. Apa dia wala taziru waziratun wizra ukhra? Seseorang dia tidak menanggung bebanan dan kesalahan orang lain. Seorang dia tidak menanggung dosa orang lain. Jadi ni anak, ni ayah. Anak buat dosa, adakah dosa yang dibuang oleh anak ditanggung oleh ayah? Tidak. Oh sedap anak begitu. Mu tak tutup aurat ayah mu tanggung dosa dah mu tak ada dosa. Oh sedap mu begitu. Dah mu buat dosa, mu dosa, ayah tak dosa, dah ayah buat dosa. Okey, boleh faham? Bukanlah bermaksud kalau anak mendedahkan aurat, ayah kena tanggung dosa. Bukan. Okey. Jadi kalau anak buka aurat, mendedahkan aurat, anak yang berdosa. Okey, boleh faham? Cuma ayah terlibat sama, bukan ayah menanggung dosa, ayah terlibat sama berdosa. Boleh faham? Ayat berbeza. Ayah terlibat sama dalam menanggung dosa sekiranya ayah mengetahui kemungkaran dilakukan oleh anak tapi ayah dia membiarkan. Sedangkan apa yang diwajibkan kepada kita apabila melihat kemungkaran adalah kita kena cegah. Tak gitu? Jadi kalau ayah dia tak tahu, dia buka aurat, adakah ayah dia terlibat sama menanggung dosa? Adakah ayah dia terlibat sama berdosa? Tidak. Bilakah ayah dia terlibat sama berdosa? Ketika ayah dia melihat kemungkaran yang dilakukan oleh anak dia, sedangkan ayah dia tidak engkar dan tidak cegah. Jelas? Okey. Abi, kita kat 12.30 dah sependek lagi. Kita buka satu soalan ni lah. Ada? Yang nak selibat soalan pasal paksa dia. Contoh kan kita kan masa ni kena jaga main kena jaga kan. Contoh kalau orang depan kita tu you ketuk you keluar, lepas tu kan kita nak masuk jaga depan kan jauh. Okey. Sekarang ni kita ada kaedah fattaqullaha mastata'tum. Mu kena bertakwa kepada Allah sekadar mampu kamu. Idza amartukum bi amrin, kata Rasulullah, apabila aku perintah kepada kamu dengan suatu perkara, fa'tu minhu mastata'tum. Mu kena buat sekadar mampu kamu. Jadi sekarang ni kita dihalang daripada merapatkan saf. Kita dihalangkan daripada merapatkan saf. Di masjid-masjid. Di masjid-masjid kita dihalangkan daripada merapatkan saf. Jadi saf renggang. Jadi kita mampu buat banyak tu je kita mampu buat. Maksudnya konon tu je kita mampu buat. Nak buat lebih tu orang halang. Jelas kan? Tiba-tiba orang ni ketuk. Kita duduk saf belakang. Maka apakah disunatkan kepada kita penuhkan saf? Ya, disunatkan kepada kita penuhkan saf. Dekat jauh, walaupun jauh. Lakah dua lakah, berhenti sekejap. Lakah pula dua lakah, berhenti sekejap. Lakah pula dua lakah, berhenti sekejap. Mu dari belakang tu. Saf pertama, saf kedua, saf ketiga, saf empat, batal dah ke? Dia faham betul cuma dulu yang payah masang aja. Ketuk belakang tengah sembahyang. Oh dalam masjid. Tinggal saf belakang aja. Hak dah. Okey, saf belakang lakah. Lapang saf lakah, tapi tak ada masalah. Lakah dua, berhenti sekejap. Berhenti kejap ni. Berhenti 3 saat, lakah pula. Jangan direct. Faham? Lakah sampai ke belakang tu imam. Jangan pergi depan tu imam. Batal pula sembahyang, duduk depan tu imam. Okey, Abi. Jadi untuk sesi kedua kita berhenti sini dulu, insya-Allah kita sambung balik lepas daripada Zuhur. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.